Hai, Assalamualaikum. Kali ini kami akan membentangkan tentang tajuk serangan ideologi Barat terhadap pemikiran umat Islam dan implikasinya terhadap iman. Ini adalah ahli-ahli kumpulan kami. Okay, let's start it. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahzah Batisha binti Rasman Shah. Kali ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk serangan ideologi Barat terhadap pemikiran umat Islam dan implikasinya terhadap iman. Okay, first of all, mari kita mengetahui apakah itu ideologi. Ideologi bermaksud fahaman dan aliran pemikiran. Ideologi ini adalah serangan yang bukan berbentuk fizikal. Senang cerita, ianya adalah brainwash atau istilah lain, thought control. Untuk ideologi yang kita akan bincangkan hari ini adalah secularism, capitalism, humanism dan hedonism. Okey, di sebelah saya ini adalah Raja Louis dari Perancis. Okey, kekalahan tentera salib yang dipimpin oleh Raja Louis ni dalam peperangan salib ke-8 pada tahun 1261 Masihi telah mendorong beliau untuk menulis satu watikah yang menyatakan bahawa tiada lagi jalan untuk menewaskan umat Islam melainkan serangan pemikiran. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Dr. Sarah Atira binti Saruci dan rakan-rakan sekelas saya. Di pagi yang indah ini, saya Muhammad Azra'i bin Khairul Izham ingin membentangkan tentang artikel saya iaitu artikel 6 yang bertajuk Serangan Ideologi Barat Terhadap Pemikiran Umat Islam dan Implikasinya kepada Iman. Tentang artikel ini, saya telah dipilih untuk membuat tugasan tentang objektif yang dipilih oleh kumpulan saya. Objektif pertama yang terdapat dalam artikel ini ialah serangan ideologi Barat terhadap pemikiran umat Islam. Terdapat 4 jenis ideologi Barat terhadap pemikiran umat Islam. Dan apakah nama keempat-empat jenis itu? Yang pertama ialah secularisme. Yang kedua ialah capitalism. Yang ketiga pula ialah humanism. Dan yang akhir sekali ialah hedonism. Seterusnya, objektif kedua pula ialah artikel ini menceritakan tentang langkah untuk mengatasi serangan ideologi Barat. Apakah langkah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi daripada serangan-serangan ini? Sekarang kita akan masuk tentang ideologi secularism. Apakah itu secularism? Secularism adalah satu fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan dunia, seperti politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Okey, apakah ajaran yang dibawa oleh golongan secularism ni? Satu adalah menolak agama secara keseluruhan dan mengingkari kewujudan Allah. Ada juga golongan yang beriman kepada Allah tetapi ia tiada hubungan dengan urusan duniawi. Yang kedua, kehidupan itu berasaskan ilmu sains semata-mata dan berada di bawah pengaruh logik dan hipotesis. Sekiranya teori agama terkeluar daripada logik akal, agama itu kira ditolaklah. Yang ketiga, membuat sekatan antara ilmu rohani dan ilmu material. Mereka menganggap nilai-nilai rohani menghalang kemajuan dan memberi kesan yang tak baik untuk urusan dunia. Yang keempat adalah memisahkan agama dan politik pemerintahan. Mereka ni membina kehidupan berdasarkan kepentingan kebendaan. Semua perkara ini menurut mereka tak boleh dikendalikan oleh agama. Hakikatnya, akhir zaman ini, serangan sekularisme semakin banyak tanpa kita sedari dan telah berlaku di kebanyakan negara termasuk negara kita iaitu Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Ahmad Nakib bin Nik A.R. Azmin. Saya akan membentangkan tentang kapitalisme. Menurut kajian saya tentang kapitalisme ialah sistem kapitalis mempunyai kesan yang sangat tidak baik terhadap ekonomi, terutamanya pada kewangan, kerana
Sistem ini akan menyebabkan kemelesetan ekonomi yang sangat teruk dan memaksa pengguna terjejas. Sistem kapitalis dapat dilihat dengan jelas di institusi kewangan yang telah menerima riba dari pengguna sejak awal lagi. Tidak kira usia dan bangsa, kapitalis juga menindas orang miskin untuk mendapatkan keuntungan mereka sendiri. Selain itu, individu berhak memonopoli semua alat produksi yang dapat dicapai dengan usahanya dan berhak untuk tidak mengeluarkannya. Ideologi kapitalisme terus berkembang setiap tahun sehingga menguasai ekonomi. Di samping itu, kebanyakan barang dan perkhidmatan yang telah dihasilkan di bawah sistem kapitalis tidak hanya memerlukan aluan riba, tetapi juga bayaran iklan yang berlebihan. Assalamualaikum, nama saya Siti Hawa binti Ismail. Saya akan membentangkan tentang ideologi hedonism. Hedonism dari segi bahasa dari dua perkataan iaitu hedon dan ism. Perkataan hedon berasal dari perkataan Yunani di mana istilah ini mula wujud yang membawa maksud kesenangan atau kenikmatan. Manakala perkataan ism akhiran pada kata nama yang merujuk kepada kepercayaan, gerakan politik atau keagamaan dan juga sikap perlakuan. Hedonism dari segi istilah bererti pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Seterusnya, faktor-faktor hedonism. Pertama, kekurangan perhatian dari ibu bapa. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik dan membimbing anak-anak dengan ajaran Islam. Kedua, pergaulan bebas. Kita seharusnya memilih rakan yang baik agar tidak terikut budaya asing yang tidak menjaga batas pergaulan dari segi aurat dan menjaga maruah sebagai seorang Muslim. Ketiga, kurang ilmu agama. Ibu bapa seharusnya menitik beratkan dalam mengajar anak dari kecil tentang sunnah dan kewajipan sebagai seorang Islam. Seterusnya, implikasi hedonism. Pertama, ilmu. Menyalahgunakan kejakihan sains dan teknologi seperti media massa dengan melihat perkara-perkara haram. Kedua, sikap. Menjadi bersikap kasar, menolak kebenaran dan berada dalam kesesatan jika kita terus bersikap hedonism. Yang terakhir, akhlak. Menggalakkan melakukan kejahatan dan terus-menerus dalam kejahilan. Assalamualaikum, saya Azuliana dan saya akan menerangkan tentang ideologi humanism. Definisi dan makna humanism: meletakkan manusia sebagai asas dan kuasa tertinggi di dalam alam semesta. Ideologi humanism ialah fahaman yang menganggap manusia segala-galanya dan manusia yang menentukan hukum hakam dan bukannya Allah SWT, dan percaya bahawa setiap apa yang berlaku datangnya daripada akal dan tindakan manusia. Antara sifat humanism ialah pergaulan bebas. Ia boleh dilihat melalui pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan tanpa sekatan dan digalakkan atas tidak ada bezanya antara lelaki dan perempuan dari segi hak asasi dan tanggungjawab. Islam mengiktiraf hak yang sama bagi lelaki dan perempuan dengan tanggungjawab yang berbeza mengikut kemampuan dan fisiologi. Humanism berusaha menghapuskan halangan tabi'i antara lelaki dan perempuan seperti sikap malu kerana mereka menganggap sikap malu ialah sikap yang negatif. Selain itu, penggunaan istilah yang mengelirukan seperti unisex. Penggunaan istilah unisex popular digunakan di kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut unisex ialah tempat di mana lelaki dan perempuan mendapatkan khidmat menggunting rambut di tempat yang sama. Namun begitu, fashion dan gaya yang diperkenalkan kedai tersebut menjadi salah apabila lelaki digalakkan berambut panjang dan perempuan pula seakan-akan lelaki. Kesan humanism khususnya terhadap umat Islam. Yang pertama, mereka mengabaikan agama dan tidak mempercayai dan menafikan tentang kewujudan Allah SWT. Yang kedua, menolak Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber rujukan utama jika terdapat sebarang persoalan dan kemusykilan. Konklusinya, ideologi humanism boleh membatalkan akidah dan melemahkan iman umat Islam. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu untuk mengatasi serangan ideologi ini terhadap umat Islam dan tidak mempercayai daya-daya yang tidak benar. Malu bertanya, sesat jalan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Nur Afina binti Amran. Saya akan membuat kesimpulan dari keseluruhan ideologi-ideologi yang dibentangkan oleh rakan-rakan saya. Kesimpulan yang boleh diambil dari ideologi barat ini ialah kita dapat menyimpulkan bahawa mereka memberi kesan yang negatif terhadap umat Islam, iaitu cara memasukkan budaya sosial negatif dan merosakkan maruah Islam. Ideologi barat perlu dibendung dan dihalang daripada tersebar kepada umat Islam. Jika tidak, ia boleh merosakkan nilai-nilai moral umat Islam. Kita mesti mengambil Islam sebagai panduan utama dalam kehidupan kita dalam setiap perkara yang kita lakukan. Kita mestilah pandai membezakan halal dan haram seperti yang telah digariskan di dalam garis panduan Islam. Konsep ideologi barat ini, jika dibiarkan berlarutan, terdapat kemungkinan anak-anak muda dan juga segelintir pihak dewasa akan turut terjebak dengan ajaran barat tersebut. Jika boleh dicegah daripada awal, kita perlulah mengambil langkah yang proaktif untuk memastikan ideologi barat ini tidak tersebar sehingga memusnahkan agama Islam yang tercinta ini. Pepatah ada menyatakan, mencegah lebih baik daripada merawat. Jika kita mampu mencegah perkara ini dari awal, kita mampu untuk menghasilkan umat Islam yang mantap dari segi akidah dan ilmu tentang Islam. Jika kita membiarkan ideologi barat ini daripada terus tersebar, maka kita akan menghadapi masalah yang lebih besar, iaitu untuk mengubah semula pemikiran mereka terhadap konsep dan pandangan Islam mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian, terima kasih.